Hai, apa kabar semua? Kita berjumpa sekali lagi. Di dalam perkongsian saya pada kali ini, saya akan berkongsikan tentang keladi daripada jenis kaladium. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, sila bersama dengan saya ke akhir perkongsian ini. Dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti YouTube channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mungkin ramai yang masih keliru tentang keladi daripada golongan kaladium, colocasia, dan alocasia, terutama sekali bagi mereka yang baru saja berjinak di dalam bidang penanaman keladi. Jadi, untuk mengetahui tentang keladi jenis kaladium ini, saya rasa anda berada di landasan yang sesuai untuk mendapatkan ilmu tentang keladi jenis kaladium. Keladi jenis kaladium adalah jenis keladi yang tumbuhnya pendek, tidak begitu tinggi, dan sangat sesuai sekali diletakkan di dalam pasu yang cantik dan ditempatkan di dalam rumah ataupun atas meja sebagai hiasan di dalam rumah. Namun demikian, keladi jenis kaladium ini ada di antaranya memerlukan pencahayaan yang penuh, dan ada juga di antara jenis keladi yang memerlukan pencahayaan yang sederhana untuk pertumbuhan dan juga untuk kecantikan daun-daunnya. Antara keladi jenis kaladium yang memerlukan cahaya yang penuh untuk kecantikan daunnya dapat saya nyatakan di sini adalah seperti kaladium Thai Beauty. Kaladium Thai Beauty ini memerlukan cahaya yang penuh untuk perubahan daunnya yang muda berwarna hijau, kemudian perlahan-lahan ianya akan berubah menjadi warna merah jambu yang cukup menarik dan cantik sekali. Selain daripada Thai Beauty, keladi White Christmas juga memerlukan pencahayaan yang penuh untuk menghasilkan full warna putih ataupun warna putih sepenuhnya yang cukup menarik dan cantik. Okey, itu adalah antara jenis-jenis kaladium yang memerlukan pencahayaan yang penuh. Namun, segelintir keladi jenis kaladium yang memerlukan pencahayaan yang tidak begitu kuat adalah seperti black mamba, seperti dark maul. Okey, keladi-keladi yang jenis daun tebal ini, kaladium jenis daun tebal, ianya memerlukan pencahayaan yang sederhana untuk tumbesaran dan juga pertumbuhan serta kecantikan daunnya. Ramai yang bertanya tentang media tanah yang sesuai untuk penanaman kaladium. Sebenarnya untuk pertama kali semaian kaladium, kebiasaannya saya hanya menggunakan basic tanah saja, iaitu campuran tanah kosong dan juga tanah kompos. Dua itu nisbahnya seperti ini ya, iaitu 2 cawan tanah kompos ataupun kompos sawit ditambah dengan 1 cawan tanah kosong ataupun tanah merah yang biasa saja tidak ada campuran. Itu adalah basic. Kemudian apabila kita menyemai dan ianya tumbuh, barulah kita meletakkan baja sehinggalah kita repot. Okey, apabila kita repot, maka media tanah kita perlulah diubah. Antaranya kita boleh mencampurkan sedikit daun kering hancur, batang merah hancur dan sebagainya agar tanah itu lebih gembur dan mempercepatkan lagi tumbesaran kaladium kita. Dan jenis keladi kaladium ini suka di tempat yang lembab. Okey, saya ulang lagi, di tempat yang lembab, bukannya di media tanah yang basah. Kerana jika media tanah yang terlalu basah, ianya akan menyebabkan keladi ataupun kaladium kita terbantut dan juga tidak mustahil akan merosakkan ubi kaladium kita. Kaladium juga berupaya bertahan di atas ataupun di dalam tanah yang agak kering, namun pertumbuhan daunnya akan terbantut.
kerana ianya tidak akan secantik dan sebesar yang kita inginkan. Oleh itu, pastikan tanah yang kita gunakan untuk menyemai keladi jenis kaladium ini adalah tanah yang gembur, mempunyai pengudaraan yang bagus supaya keladi jenis kaladium ini cepat tumbuh membesar. Cara pembiakan kaladium. Okey, ada beberapa jenis cara pembiakan kaladium yang boleh kita praktikkan. Namun jenis ataupun cara pembiakan yang paling sering digunakan adalah daripada keratan ubi kaladium. Kenapa? Kerana sekecil manapun keratan ubi jenis kaladium ini kita potong dan masih ada tersisa kulit keladi ini, maka keladi ini akan tumbuh. Cuma besarannya bergantung kepada sebesar mana saiz keladi yang kita potong tadi. Jika kita potong terlalu halus, maka anak yang terhasil ataupun keladi yang terhasil kelak akan begitu halus dan mengambil masa untuk membesar. Manakala jika kita memotong dengan saiz sebesar ibu jari, maka hasil yang akan keluar kelak juga besar dan akan cepat tumbuh membesar dan kita memperolehi hasilnya. Kaladium ini juga boleh dibiakkan melalui pendebungaan, di mana pendebungaan secara sama jenis kaladium boleh dilakukan untuk memperolehi biji benih keladi jenis kaladium ini. Dan pendebungaan yang dilakukan secara bersilang, di mana kaladium jenis A dan kaladium jenis B dikawinkan. Ianya juga boleh menghasilkan biji benih dan anak yang terhasil kelak adalah anak yang bervariasi baru. Namun demikian, penanaman daripada biji benih, biji benih yang terhasil daripada hasil pendebungaan mengambil masa yang agak lama. Kadang-kadang ianya mengambil masa berbulan-bulan untuk kita memperolehi ataupun melihat anak keladi tersebut muncul di tapak semaian yang kita semai. Oleh yang demikian, saya sarankan kepada anda yang ingin memperbanyakkan keladi anda, gunalah media tanah yang sesuai, yang gembur. Kerana apabila anda mempunyai media tanah yang sesuai, keladi tersebut akan cepat membesar dan ubinya pun akan cepat membesar. Dan daripada ubi itu, anda boleh ataupun kita boleh memperbanyakkan lagi keladi kita dengan cepat. Seperti keladi-keladi yang lain, keladi jenis kaladium juga akan berbunga. Okey, apabila keladi jenis kaladium ini berbunga, itu tandanya keladi ini sudah cukup matang. Okey, apabila keladi ini sering berbunga, maka dapat kita lihat pertumbuhan daun keladi ini juga semakin hari semakin kecil. Dan ini menandakan bahawa keladi ini hayatnya sudah tidak lama lagi. Maka dengan perlahan-lahan daun-daun keladi ini akan menua dan mati. Namun demikian, jangan risau apabila anda melihat daun keladi anda mati, kerana selagi kaladium ini mempunyai ubinya di dalam tanah, maka kelak ianya akan muncul semula. Jadi bagaimana untuk kita mempertahankan ataupun mengekalkan keladi ini agar sentiasa tumbuh cantik? Okey, ini adalah satu tips yang saya berikan kepada anda. Sekiranya anda melihat kaladium anda semakin menua daunnya dan tidak produktif lagi mengeluarkan daun yang cantik, anda harus bersiap sedia untuk membongkar tanah keladi ini. Kemudian anda perlu mencuci sehingga bersih ubi keladi itu. Selepas itu, daun-daun yang tersisa anda potong dan ubi tersebut anda jemur 2 hingga 3 hari lamanya. Selepas proses pengeringan tadi, kita boleh menyemai semula ubi keladi kita tadi dengan menggunakan media tanah yang baru serta yang gembur.
Kerana media tanah baru yang gembur akan mempercepatkan pertumbuhan akar dan juga cepat mengeluarkan daun ataupun tunas baru yang cantik. Okey, untuk makluman semua, daun keladi mampu bertahan sehingga 3 dan 4 bulan. Maka selama tempoh 3 dan 4 bulan itu, daun keladi kita akan kelihatan sangat cantik. Dan seterusnya apabila ia mengeluarkan bunga, maka perlahan-lahan ianya matang dan tua. Lalu, ya kita perlu bertindak pantas untuk mempertahankan lagi kecantikan keladi kita seperti yang saya nyatakan tadi. Untuk makluman semua, keladi jenis Caladium ini tidak bersulur dan ianya hanya boleh dibiakkan melalui keratan ubi dan juga benih hasil daripada pendembungaan. Dan ya, Caladium ini sangat banyak sekali sehingga sukar untuk orang menentukan ID ataupun namanya, kerana hasil daripada kacukan ataupun pendembungaan ianya menghasilkan variasi-variasi daun keladi yang baru. Sebab itu kita sering mendengar kacukan keladi daripada Thailand, kacukan keladi daripada Indonesia dan nama-nama keladi yang cukup asing serta baru. Tidak seperti keladi-keladi biasa yang kita lihat di kampung-kampung kita. Okey, jadi itu adalah keistimewaan keladi jenis Caladium kerana kita dapat menghasilkan variasi yang baru. Sekian saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat kepada rakan-rakan yang sering bertanya, kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak di dalam penanaman keladi ini. Semoga hobi yang kita lakukan ini menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan sampingan kita. Kekal positif di dalam setiap apa yang kita lakukan. Salam daripada saya. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang tentang keladi jenis Colocasia. Sekian, terima kasih. Bye.